Semalam telah pun diumumkan antara salah satu daripada 13 inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk membantu memudahkan kita untuk kita meneruskan kelangsungan ekonomi kita. Dan moratorium adalah antara yang menjadi perhatian orang ramai. Kalau bila kerajaan kita membuat PKP penuh ataupun sekatan pergerakan penuh ini terus saja berada di minda kita sekarang ini, okey, kita nak moratorium. Sebab apa? Sebab mungkin inilah kita yang mana mungkin terjejas akibat pandemik ini, ada yang dibuang kerja. Tapi bercakap berkenaan dengan moratorium ni, saya macam terfikir juga, anda kata kalau mereka ini terjejas, mereka ini telah pun diberhentikan kerja, mereka ini dapat kerja baru, kan? Mereka ini kiranya ada sebuah pendapatan lah untuk membayar komitmen-komitmen. Adakah mereka ini sebenarnya ingin juga meminta moratorium ini? Sebab apa? Sebab kita takut, okey, moratorium telah pun diminta, tetapi duit yang ada tu mungkin mereka ini salurkan kepada perkara-perkara yang ialah kehendak, bukannya keperluan, kan? Itu yang kita risaukan. Jadi bersama kami di talian sekarang ini, Sofia, kita nak bercakap berkenaan dengan moratorium ini. Kita bersama dengan tetamu kita, Sofia. Ya, kita akan bersama dengan Encik Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro, untuk memberikan kita gambaran penuh apakah yang sepatutnya kita lakukan dengan pengumuman bantuan moratorium. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Sofia, Fazli. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Second day work from home. Alhamdulillah, work from home is good, it's safe. Baik, Encik Azhari, mungkin boleh kongsikan secara pembukaannya, mukadimahnya kita dan melihat ini antara perkara pertama yang dinanti-nantikan oleh rakyat, dan kita ingin mendengar pandangan Tuan sendiri berkenaan dengan bantuan ini. Adakah sesuatu yang ialah menceriakan apabila mendengarnya bantuan ini? Saya lebih suka, Sofia, untuk menyatakan bahawa dengan bantuan moratorium telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Pemeriksaan 11 hari itu adalah lega. Perkataan yang lebih itu ada kelegaan sedikit. Bila ada perkataan lega tu, jadi kita dah tahu sekurang-kurangnya dengan pengurangan sebanyak 50% selama 6 bulan ataupun automatik selama 3 bulan, ada sedikit kelegaan untuk meneruskan aliran tunai perniagaan, terutamanya kepada yang PKS dan juga kepada individu yang memerlukan wang untuk membeli perkara-perkara seperti mana yang Fazli cakap tadi, benda yang melibatkan keperluan. Jadi ialah kelegaan tu masih ada, walaupun banyak persoalan tentang B40, kenapa tidak M40, kenapa tidak T20, in fact. Jadi ramai yang bertanya-tanya kenapa hanya difokuskan kepada T40. Namun apa sahaja telah diumumkan, saya rasa sedikit sebanyak memberi kesan yang baik kepada PKS untuk mengawal selia lebih baik, terutama aliran tunai, Sofia. Okey. Tapi Encik Azhari, kita yang ingin, salah satu yang kita tanyakanlah, apa yang diberikan adalah bagi mereka pengusaha perniagaan mikro dan juga PKS. Tapi hakikatnya berdasarkan pemantauan Encik sendiri, adakah sebenarnya semua perlu mengambil moratorium? Adakah semua sebenarnya terjejas? Kita katakanlah contoh seseorang itu mempunyai 2-3 perniagaan ataupun 2-3 pekerjaan. Adakah golongan ini masih layak dan sepatutnya ambil moratorium ini? Okey, kita kena faham ini moratorium. Ini bukan kata orang penghapusan pinjaman. Ini moratorium. Ada interest yang terlibat, ada interest yang akan dikira. Jadi sebagai seorang usahawan, contohnya sebagai pemilik perniagaan, kita kena kira dulu. Ini pengalaman saya sendiri masa saya ambil moratorium kereta yang sebelum ini. Bila saya diberi pilihan untuk ambil yang paling rendah, yang paling minimum, masa perbincangan dengan pihak bank, saya hampir setuju. Tapi bila saya kira balik, jumlah interest yang kena bayar hampir sama seperti saya beli kereta satu lagi. Sekurang-kurangnya kereta second hand. Dan itu beban yang ramai orang tak perasan, yang tak kalkulate. Saya mujuk ada seorang partner yang boleh kira dari segi financial, dan dia beritahu kenapa kau kena ambil minimum, kenapa tak ambil tinggikan sedikit supaya kita kurangkan pergerakan interest dan beban tu tidak terkesan pada jangka masa panjang. Sebagai seorang usahawan, perkara ni penting. Kena tahu kesan dia untuk jangka masa panjang dan baru buat keputusan. Bukan ikut emosi, kita nak bayar rendah, tak cukup duit. Kena ada fakta, baru buat keputusan, Sofia. Itu saya rasa paling penting, Sofia, untuk usahawan. Terima kasih kerana meletakkan itu, antara poin yang sangat-sangat penting saya kira. Ramai yang tidak mengambil tahu secara dalamnya apakah implikasi jangka masa panjang. Dan berdasarkan apa yang dilihat oleh Encik Azhari sendiri, kan kita dah setahun lebih melalui PKP ini dengan moratorium yang telah diambil oleh orang ramai. Adakah sebenarnya akan memberikan satu bebanan jangka masa panjang? Tak kiralah rumah ke kereta ke, bagaimana? Okey, sebenarnya memang betul. Kalau kita terkesan, bila kita terkesan, tak kisahlah usahawan ke pekerja ke siapa pun,
saya ulang balik, yang penting kena tahu tentang pengiraan interest baru buat keputusan. Itu satu. Keduanya, kalau kita pandang dari segi pula perkembangan ekonomi, bila ada pengurangan pembayaran moratorium, kita kena faham ya, kita ada lebihan cash dalam tangan. Bayangkan kalau sejuta peminjam ada pengurangan RM100 dalam tangan untuk berbelanja dengan syarat seperti mana kata Fazli tadi, untuk barang keperluan. Saya rasa itu merancakkan lagi ekonomi, membantu usahawan kecil, membantu usahawan sederhana, membantu juga usahawan besar di shopping mall dan sebagainya. Dan kita kena pandang dari segi aspek ekonomi, selain daripada pandang cabaran di pihak bank sendiri untuk memastikan cash flow mereka juga perlu diselamatkan. Tapi ingat balik, pesan saya, kita adalah minta moratorium, kita tak minta penghapusan loan. Jadi kita masih ada tanggungjawab untuk bayar. Jadi ini masa untuk ada kerjasama yang baik untuk kedua belah pihak lah, Sofia, untuk memastikan kita sama-sama berjuang dalam peperangan COVID-19 ni, Sofia. Baik, saya suka perkataan yang disebut oleh Encik Azhari tadi, cash flow. Bagaimana kita mengendali kewangan kita dan sebagainya. Sekiranya seseorang itu mengambil moratorium tetapi masih melakukan perniagaan secara online dan sebagainya. Jadi nak memecahkan, membahagikan kewangan yang sedia ada dalam tangan itu untuk meneruskan perniagaan, apa yang boleh dinasihatkan supaya mereka tak terlampau berbelanja terlebih hanya untuk memastikan perniagaan itu boleh survive? Encik Azhari. Okey, untuk usahawan, saya rasa ialah daripada pembelanjaan untuk keluarga diri sendiri dan sebagainya, itu benda yang wajib dengan syarat hanya untuk keperluan. Tapi yang penting adalah kita kena faham, gunakan saki-baki cash flow yang kita ada tu untuk fokus kepada cara macam mana kita nak sustain perniagaan. Contohlah mungkin lebihan kepada kepada aktiviti pemasaran, aktiviti yang menjana jualan. Contohlah kena bayar IVS, kena bayar Google AdWords, kena buat iklan lagi, kena bayar designer untuk buat iklan contohnya. Jadi pandai gunakan wang tu supaya boleh memperkembangkan perniagaan, mengekalkan hasil jualan dengan lagi baik, dan sekurang-kurangnya kalau kita dah buat keuntungan banyak pun Sofia tahun ni, at least kita boleh survive tahun 2021 tu. Itu yang paling penting, Sofia. Betul, itu yang paling penting sekali, survival kan. Tapi Encik Azhari, sekiranya seseorang itu mungkin dirasakan ketika ini kewangannya masih okey, tidak mengambil moratorium, adakah terdapatnya implikasi, kerana kita tak tahu kan hari demi hari, bulan demi bulan, kita tak tahu situasi COVID macam mana di mana bagi mereka yang tidak mengambil moratorium. Adakah itu satu keputusan yang baik? Ya, itu pulang kepada keadaan individu. Ya, ada orang yang masih bekerja, masih lagi ada gaji, masih juga ada pendapatan perniagaan contohnya. Jadi mereka perlu buat keputusan berdasarkan aliran tunai personal, dan kepada usahawan juga termasuk juga aliran tunai perniagaan. Jadi bila mereka tahu fakta, tak kisahlah anda B40 ke M40 ke T20 ke, bila anda buat keputusan dengan fakta, dan kalau jadilah apa-apa wazibilah min zalik dalam masa yang akan datang ni lagi PKP 5.0 ke 6.0 pun, kita dah bersedia buat keputusan berdasarkan fakta. Sebab bila berdasarkan emosi ni, saya risau nanti kita lupa jangka masa panjang, hutang lagi banyak, tak selesai sampai bila-bila. Itu antara yang paling bahaya lah, Sofia. Buat keputusan menggunakan fakta dan bukan emosi, saya rasa itu yang paling perlu kita pelajari daripada ketika ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro, memberikan kita gambaran apa yang perlu kita lakukan dengan moratorium yang ditawarkan ini. Terima kasih. Jadi Afad bagaimana? Akan ambil atau tidak ambil? Tapi itulah apa yang diperkatakan tu, saya setuju tadi. Kalau sebelum ini mungkin yang berkaitan dengan pembiayaan kereta lah, saya boleh bagi pendekatan kat sini. Okey, contohnya yang saya kata yang ambil moratorium tu kan, kadang-kadang kita ni fikir okey, kita nak ambil yang paling rendah sebab kita ni macam orang yang tak ada knowledge sangat kan. Sebab kita tak tengok MHI kan. Sebab kita tengok MHI hari ni, kita dapat tahu bahawa ya, anda kata kalau kita ambil moratorium yang tempoh hari tu, kadar interestnya tu macam seperti mana kita beli kereta baru kan. Tapi ya, sekarang ini mungkin ada yang dah sign dan sebagainya, mungkin yalah, saya rasa tak terlambat lah. Nak menyesal tu menyesal juga, tapi saya rasa anda boleh menguruskan kewangan anda itu sebaik mungkin. Okey, apa yang perlu kita tekankan kat sini, sekarang ini dalam fasa PKP apa semua ni, kita yang paling penting kita kena utamakan dulu keperluan. Kehendak-kehendak tu kita kena tengoklah ikut kepada perbelanjaan kita. Okey.